Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nasta'udu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bil lisani. واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Pada malam ni kita sambung sedikitlah malam ni. Malam ni kita tak boleh panjang sangat. Ada urusan yang perlu dilaksanakan sekejap lagi. Jadi daripada kita cancel kan, baik kita baca sekejap lah, sikit. Sikit je boleh, tak boleh banyak. Nak kena keluar. Masa yang ada kita manfaatkan secepat mungkin sepenuhnya. Muka surat 44 Rumi, muka surat 30 Jawi. Ke-14. Kita dah selesai fardu ain. Kita dah selesai perbahasan fardu ain. 13 sifat yang wajib bagi Allah. 13 dah selesai. Itu adalah fardu ain. Masuk ke 14 sampai ke 20 ni, mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dia sekadar 13 je. Imam Abul Mansur Al-Maturidi tambah lagi 7. Hakikatnya sebenarnya 13 ke 20 ke sama sahaja, kerana yang 14 sehingga 20 ni sebenarnya dibahas dalam sifat ma'ani yang 7 juga. Sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah tu dibincangkan dalam sifat ma'ani, kerana sifat ma'nawiyah itu adalah sifat yang dikeranakan dengan satu kerana. Sifat yang dikeranakan dengan satu kerana. Yang mana kita insya-Allah kita akan bahas sikit lagi ni. Tak banyak pun, sikit. Okay. Ramai lagi yang tak masuk lagi ni. Baru nak masuk. Baik. Yang pertama kita bahas sikit. Nanti kita akan bahas sifat ma'nawiyah ni pada muka surat 71. Kita kena langkah sikit. Macam mana pun kita baca dulu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Kata pengarang yang ke-14 adalah kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran. Apa maksud kaunuhu qadiran? Artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa mengadakan dan mentiadakan. Kalau nak faham kaunuhu qadiran, kita kena tengok muka surat 32 Rumi tu. Qudrah. Qudrah artinya kuasa tu. Kuasa. Maksud kuasa iaitu Allah menjadikan, Allah mengadakan, Allah berkuasa mengadakan, dan Allah juga berkuasa mentiadakan yang ada. Okay. Itu qudrah. Apabila Allah itu mempunyai sifat qudrah, iaitu sifat kuasa,
bila Allah ada sifat kuasa, dengan maksud pada Allah itu ada kuasa, ada sifat kuasa, maka Allah berkuasa. Dia sama je. Jadi bila Allah berkuasa, mestilah keadaan Allah itu berkuasa. Itu je. Maksudnya bila seseorang itu dia dekat dia ada putih, dekat dia tu, maka putih. Maka keadaan dia keputihan lah. Putih. Begitu je. Jadi, kudrah artinya kuasa. Bila Allah ada sifat kuasa, makna Allah berkuasa. Bila Allah berkuasa, mengadakan, berkuasa mentiadakan, maka keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Kalau Melayu, kaunuhu qadiran ni bukan sifat makni. Bukan Puan Saharah. Bukan. Dia panggil sifat maknawiyah. Tapi maknawiyah tu berasal daripada perkataan makni juga. Cuma kita tak panggil dia sifat makni, kita panggil dia sifat maknawiyah. Maknawiyah tu ambil daripada perkataan apa? Makni juga. Nanti kita akan bahas muka surat 71. Sekejap. Jadi, apabila Allah ada sifat makni iaitu kudrah, maka mestilah Allah berkuasa. Keadaan Allah mestilah berkuasa. Itu yang dia kata kaunuhu qadiran. Hal keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Berkuasa apa? Mengadakan dan mentiadakan. Kita dah bahas sebenarnya. Kerana orang Melayu dia tak berapa cakap sangat macam tu. Bila sebut Allah itu kuasa, makna Allah tu berkuasa lah. Bila Allah tu berkuasa, mesti keadaan Allah tu berkuasa. Sebab Allah ada sifat kuasa, mesti keadaan dia berkuasa. Okay. Kita tengok maka hakikat, sebab tu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kata tak ada 14 sampai 20. Kerana bukan tak ada, tapi sebenarnya dibahaskan dengan sifat makni. Bahas dekat kudrah itu dah bahas dah. Tak payah keluarkan. Tapi Imam Abul Mansur Al-Maturidi dia kata tidak. Kita keluarkan sifat maknawiyah ni, kaunuhu qadiran ni, kita keluarkan daripada kudrah. Jangan sekalikan. Bila kita keluarkan, kita tak bahas sekali. Bila kita keluarkan, jadi 20. Tambah lagi 7. Tapi kalau kita bahas sekali dengan sifat makni, iaitu sifat kudrah, maka ada 13 je lah. Okay, maka dia, dan ianya bukan fardu ain. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dia bukan fardu ain dalam kita mempelajari. Sebab kita dah faham dah sifat kudrah Allah itu. Kita dah faham. Okay. Jadi, maka hakikatnya, apa sifat kaunuhu qadiran ni? Maka hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah. Maksudnya, sifat tu ada dekat Allah. Allah Ta'ala. Tiada ia maujud, walaupun dia ada kat Allah, tapi dia tiada ia maujud. Maujud tu wujud lah, dia tidak wujud. Dan tiada ia ma'dum. Ma'dum tu lawan daripada wujud, tak ada. Jadi, tidak ia ada dan tidak ia tak ada. Itu maksud tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum. Ma'dum tu lawan daripada wujud tu. Maujud tu. Maujud tu wujud lah kalau bahasa Melayu kata. Ada. Jadi maujud itu wujud. Maujud wujud lah. Maujud lawannya ma'dum. Wujud lawan dia ada wujud tu ada. Ada lawannya tiada. Maujud lawannya tidak. Tapi itu bahasa, kalau tak faham tak apa. Dia gini. Wujud ada. Ada lawan dia apa? Dia ada lawan kan? Mesti setiap perkataan dia ada lawan. Wujud tu ada. Ada lawannya tiada. Okay. Maujud lawannya ma'dum. Ma'dum tu tidak. Tidak. Bukan tiada, tidak. Ma'dum tu. Jadi, tiada ia maujud ataupun kita boleh kata, nak kata ni, tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum. Macam ni kita nak bahas dulu. Kita bahas yang tu dulu.
Yang pertama, contoh maujud. Contoh ada. Ada ni macam sifat ma'ani, iaitu ilmu. Allah ada ilmu. Okay, ada. Sehingga kan adanya ilmu Allah tu, sifat ilmu Allah, jika Allah buka hijab, maka boleh lihat sifat ilmu. Sebab dia memang ada. Okay. Berbeza dengan baqa'. Kita dah bahas sebelum ni. Makdum sama erti dengan mustahil. Tak sama. Makdum ertinya contoh makdum adalah baqa'. Allah bersifat dengan sifat-sifat salbiah yang kita dah bahas sebelum ni. Antaranya baqa'. Baqa' ni maksudnya kekal. Tidak berkesudahan ataupun kekal. Dan kekal-kekal ni tak ada. Kekal-kekal ni makdum. Itulah. Tak ada. Kekal mana ada? Sebab apa maksud kekal? Tidak berkesudahan. Tidak binasa. Tidak binasa tu tiada. Tak ada. Jadi bila kita kata Allah baqa', bila kita kata Allah tu bersifat baqa', kita menafikan kesudahan pada Allah. Kita menafikan Allah tidak ada sudah. Dengan maksud kekal lah. Bila kita kata Allah itu kekal, kita menafikan kesudahan. Yang tak kekal ni dia ada sudah. Dia ada limit. Bila kita kata Allah itu baqa', kita menafikan kesudahan bagi Allah. Bila sebut menafikan kesudahan, iaitu baqa' tadi, ada ke tak? Tak ada. Ianya tak ada. Ianya disebut, kita boleh kata penafian. Tapi ianya bukan sesuatu yang ada. Dia sesuatu yang kita menafikan aja. Allah itu esa. Bila kita kata Allah itu esa, tunggal, makna kita menafikan Allah itu 2, 3, 4, 5 lah. Sebab kita kata Allah itu esa, iaitu tunggal. Kita menafikan 2. Sebab tunggal. Bila tunggal makna menafikan lah 2, 3, 4, 5. Menafikan berbilang. Jadi walaupun kita kata Allah ya, wahdaniyah, esa. Apa maksud esa? Menafikan berbilang. Kita menafikan Allah itu berbilang. Ada ke esa tu? Esa mana ada? Esa itu tidak wujud. Tak wujud. Esa tu tak wujud. Habis tu Allah tu esa. Tapi esa tu tak ada. Tapi kita fahamlah. Faham. Satu lagi contoh. Jadi kita rangkum. Misalnya pensel yang panjang. Yang ada pensel. Pensel yang panjang. Yang ada pensel. Panjang tu tak ada. Panjang tu tak ada. Tidak maujud ataupun makdum. Panjang tu. Panjang mana? Panjang tak ada. Yang ada pensel. Tapi kita kata ini adalah pensel yang panjang. Pensel tu ada. Panjang tak ada. Tapi tak bolehlah kita nak menafikan ianya panjang. Memang dia panjang. Tapi panjang tu tak ada. Okay. Jadi, dia nak kata, baru kita baca. Jadi, apa kita panggil panjang tu? Ada orang Melayu panggil sungguh. Pensel ni panjang. Pensel ni ada. Panjang tu sungguh. Ada orang kata gitu. Diri panjang tu tak ada. Ya, diri panjang tu tak ada. Betul Kak Pah? Diri panjang tak ada. Tapi kita dah bahas banyak kali yang tu. Kita bukan nak bahas yang tu ni. Kita nak bahas yang dekat kitab kita ni. Jadi, oleh kerana kita kata ni pensel yang panjang, betul lah. Betul, pensel yang panjang. Pensel ada. Panjang tu ada orang kata sungguh. Tapi panjang tu tak ada. Mana panjang? Panjang tak ada. Habis yang ada pensel. Panjang mana ada? Mana panjang? Tu, ni pensel. Ni pensel. Ni pensel. Mana panjang?
panjang tak ada. Makdum. Okay. Tapi dia wujud. Dia ada. Apa yang ada? Yang ada pensel. Alright. Tapi adakah kita boleh menafikan pensel ni panjang? Tak boleh nafi. Memang dia panjang. Dia memang panjang. Ada orang panggil, panjang tu dipanggil hal. Ataupun hal keadaan. Pensel ni ada, ya. Dan pensel ni hal keadaannya panjang. Kenapa? Sebab panjang tak ada. Hanya menceritakan tentang pensel sahaja panjang. Pensel ada, panjang tak ada. Dia cuma menceritakan hal keadaan pensel itu. Okay? Cuba kita baca balik kitab kita. Maka hakikatnya kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Keadaan Allah yang berkuasa. Allah sifat ma'ni antaranya kuasa kudrah. Memang Allah ada kudrah. Ada, kudrah tu ada. Okey, bila Allah ada kudrah, Allah ada sifat kudrah, iaitu kuasa, maka Allah berkuasa. Okey. Bila Allah berkuasa, hal keadaan Allah tu berkuasa. Bila pensel ni ada, maka hal keadaannya panjang. Gitu je. Balik kita kata pensel yang panjang. Bolehlah kita kata gitu. Tu kata orang Melayu dia tak bercakap gini. Bila dia kata pensel yang panjang tu dah ada dah hal keadaan pensel ni mestilah panjang. Jadi dia kata kat sini, maka hakikatnya satu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Kudrah tu memang ada dekat Allah. Kudrah tu, kuasa tu ada diri. Tiada ia maujud yang kaunuhu qadiran, iaitu keadaan Allah Ta'ala ataupun hal tadi, hal keadaan. Tiada ia maujud dan tiada ia makdum. Macam mana ni? Tiada ia maujud. Tidaklah kita nak kata kuasa tu ada. Sebab kuasa mana ada? Berkuasa, bukan kuasa. Keadaan yang berkuasa. Keadaan tu. Bila Allah ada sifat kuasa, maka Allah berkuasa. Bila Allah berkuasa, kita boleh tengoklah hal keadaan yang berkuasa tadi. Hal keadaan Allah berkuasa tadi. Oh, hal keadaan berkuasa tadi mana ada? Itu cuma keadaan. Cuma hal macam panjang tadi. Tentulah. Dan iaitu lain daripada kudrah. Dia kata lain daripada kudrah. Tak sama macam kudrah. Kudrah tu sifat. Kata Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Kudrah tu sifat. Dia jenis ada. Kalau Allah tunjuk boleh nampak kudrah Allah. Tapi Allah tunjuk tak boleh nampak keadaan Allah yang berkuasa. Mana boleh nampak keadaan Allah berkuasa? Tapi kita boleh nampak kesan daripada kuasa Allah. Kesan daripada kuasa Allah boleh nampaklah apa-apa yang terjadi. Maka Imam Abul Mansur Al-Maturidi dia asingkan, tak boleh kita nak samakan. Dia kata yang kita kata kaunuhu qadiran ni keadaan, hal keadaan Allah yang berkuasa. Habis kudrah tu sifat, iaitu yang ada pada diri. Sifat yang ada diri. Kaunuhu qadiran ni tak ada diri. Tiada ia maujud, dia tu tak ada. Tiada ia makdum. Nak kata makdum pun tak boleh. Nak kata dia tak ada. Boleh tak? Nak kata panjang ni tak ada. Nak kata panjang ni tak ada, tak boleh. Tu panjang. Tapi panjang ada ke tak? Ada. Nak kata tak ada, tak boleh. Tapi mana panjang? Tak ada. Nak tunjuk tak boleh. Tak ada panjang. Tapi, sebab tu dia kata, tiada ia maujud, tiada ia makdum. Nak kata tak ada pun tak boleh. Nak kata ada pun tak boleh. Nak kata panjang tu ada boleh? Tak boleh. Mana ada panjang? Nak kata tak ada panjang, tak boleh. Sebab memang pensel ni panjang. Itu yang dia kata sungguh tu. Amrun i'tibari, faham hal keadaan kaunuhu qadiran dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau orang Melayu, bila dia bercakap Allah kuasa tu, Allah berkuasa tu, dah ada dah dalam tu kaunuhu qadiran. Kalau orang Melayu lah. Sebab tu orang Melayu payah sikit nak faham kaunuhu qadiran ni. Sebab dia faham itulah kuasa. Dah kalau orang tu berkuasa, mestilah dia berkuasa. Kalau orang tu ada sifat kuasa, ada kuasa. Dekat diri orang tu ada kuasa, mestilah dia berkuasa. Dia sekali. Dia sekali. Sebab tu Imam Abul Hasan Asy'ari pun dia tak asingkan. Dia sekali. Nanti kita baca dulu. Nak habiskan ni. Laju-laju je kita baca. Yang ke-15.
kaunuhu muridan. Nak faham kaunuhu muridan, tengoklah iradah. Iradah tu maksud apa? Iradah muka surat 38 iaitu menghendaki. Allah nak. Allah menghendaki. Jadi, bila Allah itu ada sifat iradah, iradah tu ada diri. Maka, bila Allah ada sifat iradah, maka keadaan Allah Ta'ala menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. Macam mana keadaan tu? Macam ada orang jadi lelaki, ada orang jadi perempuan. Siapa yang tentukan? Allah yang bersifat iradah yang tentukan. Maka terjadilah hal keadaan ada lelaki dan ada perempuan. Sebab ada yang menentukan dia tu lelaki, ada menentukan dia tu perempuan. Siapa yang menentukan? Allah. Kan Allah tentu, ya Allah yang bersifat iradah yang menentukan. Dengan Allah yang bersifat iradah menentukan, tentukan, bila ada lelaki ada perempuan, maknanya ada yang tentukan lelaki perempuan. Maka kita boleh nampak hal keadaan. Hal keadaan Allah yang menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. Tu ha. Maka hakikatnya itu satu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Iradah tu ada pada Allah. Tiada ia kaunuhu muridan tu, tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum. Nak kata dia ada pun tak boleh, nak kata dia tak ada pun boleh, tak boleh. Tak duduk tengah-tengah. Tu dipanggil hal. Jadi bila hal keadaan Allah yang menentukan, hal keadaan Allah yang menghendaki sesuatu. Kerana apa hal keadaan itu berlaku? Kerana Allah ada sifat iradah. Sama je bahas bab tu. Kaunuhu aliman. Keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Kenapa keadaan Allah tu mengetahui? Kerana Allah ada sifat ilmu. Bila Allah ada sifat ilmu, ilmu tu sifat makni. Allah ada sifat ilmu. Bila Allah ada ilmu, contohlah kita tak payah guna sifat untuk faham. Bila Allah ada ilmu, mestilah hal keadaan itu berilmu. Yang kita tengok ni apa yang terjadi. Oh, nak buat ni penuh dengan ilmu. Hal keadaan Allah berilmu. Kerana Allah ada sifat ilmu, maka terjadilah hal keadaannya berilmu. Samalah juga, maka hakikatnya sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum. Nak kata dia ada, tak boleh. Sebab hal keadaan berilmu tu. Kalau ilmu tu, Allah yang bersifat ilmu tu memang ada. Hal keadaan tu mana ada, tapi faham. Macam panjang tadi ya. Tapi nak menafikan tak boleh. Nak kata ada pun tak boleh. Iaitu lain daripada sifat ilmu. Diasingkan. Mengikut Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Yang ke-17. Kaunuhu hayyan. Keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Maka hakikatnya ialah sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum. Iaitu lain daripada sifat hayah. Sama je bahas dia. Kaunuhu sami'an. Keadaan Allah Ta'ala yang mendengar akan tiap-tiap yang maujud. Hakikatnya ialah sifat yang berdiri dengan zat Tuhan, tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum. Iaitu lain daripada sifat sama. Sama aja bahasa. Kaunuhu basiran, artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat akan tiap-tiap satu maujudat, benda yang ada. Hakikatnya ialah sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, tiada ia maujud, kaunuhu basiran tu. Tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum. Iaitu lain daripada sifat basar. Sama aja. Kaunuhu mutakalliman. Keadaan Tuhan yang berkata-kata. Maka hakikatnya ialah sifat yang berdiri dengan zat Tuhan. Tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum. Iaitu lain daripada sifat kalam. Gitulah. Boleh kita kata lah. Kalau kita nak kiaskan kepada pensel ni, kita kata pensel ini panjang. Pensel tu ada sifat makni. Ada. Sifat makni tu kita boleh kata kuning. Kuning. Warna kuning. Pensel ni ada wujud zat sifat nafsiah. Dia susahlah sikit, tapi tak susah sangat pun. Ada 3 perkara yang boleh kita bincang dengan pensel ni. Yang pertama, dia ada wujud, ada zat, ada diri, iaitu pensel. Dia ada sifat makni, kita boleh panggil makni lah. Makni pada makhluk. Okay. Iaitu kuning. Kuning. Okay. Dan ni yang kita nak bahas ni apa ni? Dan dia juga ada sifat lain, iaitu dia panjang.
Kalaulah zat dia diri pensel ada. Sifat ma'ani pun boleh tengok ni, sifat ma'ani kuning. Tapi panjang tak boleh tengok. Panjang tak boleh tengok. Maksudnya panjang tu yang tadi tu lah. Nak kata ada, mana ada panjang. Tapi faham ianya panjang. Nak kata ada panjang tu tak ada. Nak kata tak ada panjang, ni panjang. Ni panjang. Panjang lah ni. Nak kata tak panjang tak boleh. Dia tak sama macam diri. Kalau diri ni boleh pegang, nampak tak diri pensel? Dia tak sama. Nak kuning, kau tak nampak ke kuning tu kuning tu. Tapi panjang mana nampak? Mana ada. Tapi nak kata tak ada, tak boleh ada. Iaitu panjang. Macam tu juga sifat-sifat dia yang lain, sifat-sifat pensel yang lain, iaitu dia juga kuat. Apa sifat dia lagi ya? Dia juga besar. Sebab dia juga kecil lah. Kecil. Pensel ni kecil. Kecil juga sama antara sifat-sifat dia lah. Keadaannya kecil. Hal keadaannya kecil. Tapi kecil mana ada? Dia panjang. Tapi panjang tu mana ada? Nampak? Dia 3 perkara tadi tu. Tu sifat dia. Nak cari apa lagi sifat dia? Dia keras. Tapi keras tu mana ada? Yang ada pensel. Yang ada warna kuning. Pensel tu diri. Zat, diri. Kuning tu sifat makni. Kalau kita nak bahas sifat makni lah. Habis tu, sifat maknawiyah. Maka hal keadaan. Macam tu kot. Maka pensel ini, hal keadaannya panjang, keras, kecil. Tu lah. Gitu lah. Itulah perbezaan. Maksud keadaan dia gitu. Itu pun nak bahas. Jika kita bahas, kita nak kiaskan kepada makhluk. Makhluk. Tapi makhluk untuk faham aja. Untuk kita faham sikit lagi, buka muka surat 71. Tapi yang kita bahas hari ini bukan fardu ain ya, ni fardu kifayah. Bukan fardu ain, fardu kifayah. Buka muka surat 71. Sifat maknawiyah itu. Kita kena baca yang ini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Muka surat 71 Rumi Jawi muka surat apa? Mana ya? Jawi tak jumpa. Muka surat 45. 45. Jawi. Sifat maknawiyah. 70 tu Rumi. Adalah kalimah maknawiyah itu nisbah kepada makna. Makna tu ma'ani itulah. Terbangsa kepada ma'ani. Kalau Melayu panggil ma'ani teruslah. Adalah kalimah maknawiyah itu nisbah ataupun berasal, boleh kata gitu, kepada ma'ni, makna. Maka sifatnya 7. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Keadaan Allah itu berkuasa, keadaan Allah itu berkehendak, keadaan Allah itu yang ilmu, keadaan Allah itu yang hidup, keadaan Allah itu yang mendengar, keadaan Allah itu yang melihat, keadaan Allah itu yang berkata-kata. Macam mana Allah, keadaan Allah itu berkata-kata? Macam mana keadaan Allah itu mengetahui? Kenapa kita kata gitu? Tengok ni. Maka sebab dinamakan maknawiyah kerana ia melazimi. Lazim malzum. Dia melazimi ataupun tetap mengikut akan sifat makni. Ini untuk faham dulu. Okay. Maka hakikatnya iaitu satu hal. Nampak? Hal. Hal tu
kadang-kadang kita orang Melayu panggil keadaan. Ialah hal dengan keadaan. Hal keadaan. Satu keadaan, satu hal yang wajib bagi zat selagi ada zat dikeranakan dengan suatu kerana. Zat yang dikeranakan dengan satu kerana, iaitu sifat maknawiyah tadi. Kerana ada sifat makni, dengan ada sifat makni, maka adalah sifat maknawiyah. Dengan Allah ada sifat kuasa, maka hal keadaan Allah berkuasa. Gitu je faham dia. Lepas tu saya kata tadi orang Melayu tak bercakap gini. Orang Melayu dia kan bila sebut Allah kuasa, makna sekali dengan berkuasa, sekali dengan hal keadaan berkuasa. Maujud, okey, ni maujud pada zihin dan tiada maujud pada kharij. Maujud pada akal, pada fikiran, ada pada pemahaman, ada pada dalam otak, ada pada akal, faham-faham, tiada maujud pada kharij. Di luar dia tak ada, tak maujud. Tu sifat maknawiyah. Luar tak ada, dalam ada. Dalam tu masuk dalam fikiran. Macam tadi ya. Dalam fikiran ada kata dia ni panjang, pensel ni. Tapi dekat luar, kharij tu luar tak ada mana? Tak ada panjang. Tapi dalam kepala ada panjang, luar tak ada. Jadi, boleh kita faham, hal keadaan pensel ni yang panjang, ianya cuma ada dalam kepala je. Hal keadaan pensel ni yang boleh menulis. Pensel ni yang mampu, yang boleh, yang berkuasa untuk menulis. Pensel ni yang berkuasa untuk menulis. Tapi yang berkuasa untuk menulis tu ada dalam kepala je. Mana ada kat dia? Mana ada? Yang ada, tu tulisan. Tu tulisan. Yang ada faham dalam kepala. Itu kata maujud pada zihin. Tiada maujud pada kharij. Faham-faham je. Boleh kita macam-macam istilah. Dia panggil amrul i'tibari lah. Hal lah. Macam-macam istilah ada. Sungguh lah. Pensel ni sungguh panjang. Dia cuma sungguh tapi dia tak ada panjang tu. Maksud ada macam-macam istilah yang boleh kita pakai. Jadi maujud pada zihin, pada kira-kira, pada faham-faham, ada panjang tu. Berkuasa pada faham-faham, ada keadaan yang berkuasa tu. Tapi tiada maujud pada kharij. Kat luar kalau kita tunjuk, mana ada nak tunjuk kuasa macam mana? Tu. Orang tu kuat. Abang Sado kuat. Dalam kepala kita kata dia kuat sebab dia angkat besi. Kuat. Badan ketul-ketul. Dalam kepala kuat. Tapi bila di luar, mana nak tunjuk dia? Tunjuk kena orang, kena muka, kena body, kena apa? Mana berkuasa dia tu? Mana yang berkuasa dia tu? Mana hal keadaan dia berkuasa tu? Mana hal keadaan dia kuat tu mana? Tak ada. Tapi memang dalam kepala kata dia tu kuat. Padahal dia tak angkat apa-apa lagi. Dia duduk diam je. Duduk diam je. Nampak, kuat. Sebab tu kata orang Melayu tak bercakap je. Orang Melayu boleh cakap kuat, dia tu kuat. Maknanya hal keadaan dia kuat. Tu orang Melayu cakap. Bila sebut kuat tu maksud hal keadaan dia kuat. Padahal kalau nak kata kuat, tunggu dia angkat barang dulu, tak payah. Dia tak angkat barang, duduk diam je. Tapi kita dah tahu dia tu kuat. Kita tahu dia tu kuat. Dengan body yang kita kenal dia, kuat. Kuat apa duduk diam je, tak kuat pun. Tapi hal keadaan dia kuat dalam kepala kita ada. Tapi di luar tak ada, sebab dia duduk diam. Tak ada berkuat tu. Tu maksud ada pada zihin, ada pada kira-kira akal aja. Tiada pada kharij, kat luar nak tunjuk tak boleh. Seperti apabila dikata hal keadaan Allah yang berkuasa, hal keadaan Allah itu dalam keadaan berkuasa. Maka itulah dinamakan sifat maknawiyah. Kuasa tu sifat makni. Kalau Allah nak tunjuk kuasa, kudrah Allah, kita boleh nampak kalau Allah angkat hijab. Tapi tak boleh nak ditunjuk sifat maknawiyah, hal keadaan berkuasa. Sebab hal keadaan berkuasa tu tak ada nak tunjuk macam mana. Dia tak ada. Jadi ma'dum. Tak ada. Tapi tak boleh nak kata tak ada. Sebab tu. Tapi tak boleh tunjuk. Dia duduk tengah-tengah. Itu ya. Ma'dum pun tidak, maujud pun tidak. Ada pun tidak, tiada pun tidak. Bahasa moden sekarang tidak dapat dinafikan. Tapi tidak dapat ditunjuk. Iaitu hal keadaan yang tetap bagi zat Allah Ta'ala. Yang dikeranakan dengan sifat kudrah.
dengan adanya kuasa, maka hal keadaan Allah berkuasa lah. Dengan adanya si kuat, kekuatan kuat, maka hal keadaan Allah itu kuat. Gitu. Kalau tak ada kuat, maka hal keadaan dia tak boleh lah. Tak ada kuat tu. Tak ada sifat kuat. Tak ada kuat tu, maka tak bolehlah dia nak, tak ada kuasa, tak bolehlah dia nak berkuasa. Tak nampaklah hal keadaan dia berkuasa. Sebab kuasa pun tak ada. Bila ada kuasa, baru boleh nampak hal keadaannya. Sebab tu dia kata, sifat yang dikeranakan dengan satu kerana. Sifat yang dikeranakan dengan satu kerana. Iaitu, kerana ada kudrah, maka adalah kaunuhu qadiran. Kerana ada kuasa, maka hal keadaannya berkuasa. Kerana ada kuat, maka keadaan dia yang kuat. Maka ada ilmu, maka keadaan dia ilmu. Dia keadaan dia berilmu tu kesan daripada adanya ilmu. Dia nampak kuat, kesan daripada ada kekuatan, ada kuat dekat dia. Ini untuk faham aja. Dia akan bahas lagi kat bawah ni, tengok ni. Kiaskanlah sifat-sifat yang lain hingga 7 sifat ma'ani itu, sifat maknawiyah itu. Maka sifat maknawiyah itu natijah yang terbit dari sifat ma'ni. Hasil daripada ada sifat ma'ni, dengan ada sifat ma'ni, maka terhasillah maknawiyah. Ini untuk faham aja. Dia tak boleh faham gitu sebenarnya. Ini untuk faham je. Okay? Adapun kehendak kerana, adapun yang dimaksudkan dengan kerana-kerana tu, satu sifat yang dikeranakan dengan satu kerana, kan? Kenapa kata Allah ada sifat tapi kerana, sedangkan kita dah mengaji sebelum ni? Apa saja zat Allah, diri Allah, kekuatan dan sebagainya tidak dikeranakan dengan satu kerana. Allah kuat, tak ada kerana-kerana. Tak ada. Allah berilmu, tak ada kerana. Semua tak ada kerana. Allah buat kita, tak ada kerana. Kalau kita ingat kita bahas hari tu. Allah buat kita ni tak ada. Allah buat kita ni kerana nak kita ibadah. Ada kerana, ada supaya. Hakikatnya bukan maksud tu. Yang kita dah bahas sebelum ni lah. Tiba-tiba ada pula kerana ni. Adanya sifat Allah yang maha berkuasa tadi tu. Kerana Allah ada sifat kudrah. Sebab tu hal keadaan Allah yang berkuasa. Jadi ada kerana. Tadi awal-awal dulu masa bincang bab kudrah iradah, kata Allah itu apa sahaja yang berkaitan dengan Allah tidak ada kerana. Tidak ada supaya. Tiba-tiba ni ada kerana. Dia nak betulkan balik. Tadi tu untuk faham aja. Kalaulah sifat maknawiyah ni ada kerana ada makni, ada kerana jugalah. Ada, sedangkan Allah buat, kuasanya Allah buat tanpa kerana. Kalau ada ayat Quran yang membicarakan tentang kerana sekalipun, bukan maksud kerana. Yang kita dah bahas sebelum ni. Okey. Jadi adapun kehendak kerana, adapun kehendak kerana tu kena tanda sepatutnya. Kena tanda tu kan. Sebab tu bukan kerana ayat, kerana kat bawah tu dia tanda. Adapun kehendak kerana, padahal maknawiyah itu bukan makna kerana. Maknawiyah tu bukan makna kerana. Kerana Allah, berapa banyak kerana dah. Gini. Yang pertama, kena buat sikit ni. Adapun kerana tu kena tanda kerana urut sengit tu. Macam bawah punya kerana tu. Adapun kehendak kerana padahal maknawiyah itu bukan makna kerana. Ada tanda yang bawah tu. Kerana bahaya. Kerana ni kerana lain, ni kerana kedua ni. Adapun kehendak, adapun yang nak dipaham, adapun maksud yang dikehendaki dengan kerana pada apa? Pada ayat sifat maknawiyah ni ada kerana. Kerana tu. Sifat maknawiyah ni ada kerana adanya makni. Nak dipahamkan kerana, takut salah faham Allah ada kerana. Okey? Adapun kehendak maksud yang dikehendaki dengan kerana tadi tu, padahal maknawiyah tu bukan makna kerana. Kerana memberi faedah illah bagi maklulnya. Sekira-kira ma'ani memberi bekas pada maknawiyah. Seolah-olah dia punya illat dia. Seolah-olah dengan adanya makni, dengan sebab ada makni, ada maknawiyah. Tadi baru sebut kan, itu untuk faham je. Hakikatnya bukan gitu, untuk faham aja semata-mata. Bukan. Kalau gitu maknanya sifat Allah dikeranakan dengan satu kerana lah. Tak boleh lagi tu.
Maknanya sifat Allah tu masih lagi ada kerana memberi illah bagi ma'lulnya. Dengan illah tu, dengan adanya kudrah, maka Allah bersifat dengan kuasa. Allah bersifat dengan kuasa, maka hal keadaan Allah berkuasa. Maka tak layak bagi kesempurnaan Allah sebab ada kerana. Yang ada kerana-kerana ni, ada sebab-sebab nak buat ni, tak cukup kuasa. Yang sungguh-sungguh kuasa, bila dia apa sahaja tak ada kerana. Kan? Kita dah bahas sebelum ni. Kalau tak masuk kelas kita sebelum ni, tak faham yang ni apa. Sekira-kira ma'ani memberi bekas pada ma'nawiyah. Nampak macam ma'ani itu memberi bekas pada ma'nawiyah. Kena adanya ma'ani, baru hal keadaan Allah itu berkuasa. Adanya ilmu, baru hal keadaan Allah itu berilmu. Memberi bekas sifat Allah. Sedangkan tidak kan? Itu untuk faham. Tetapi, yang dikehendaki, yang itu untuk faham aja. Yang maksud sebenar-benar kerana tu, di sini berlaziman, iaitu lazim berdiri qudrah pada zat itu, bahawa dinamakan zat itu qadiran, lazim malzum. Maka sebenarnya itu sekadar nak faham aja. Hakikatnya bukan gitu. Hakikatnya lazim melazimi. Adanya qudrah, mestilah, itu kata Melayu cakap dah betul dah. Adanya qudrah, mestilah berkuasa, hal keadaan berkuasa. Bila dia tu dah naik pangkat, ada kuasa, mestilah nampak dia tu hal keadaan dia berkuasa. Dia boleh buat itu, buat ini. Hal keadaan dia bila sebut kuasa. Dia lazim, dia melazimi. Sama-sama, dia berkait. Tak boleh pisah pun. Tak boleh pisah. Sebab tu bila pisahkan, itu yang risau tu, takut salah faham. Itu dia kata tu. Okey. Berlaziman. Berlaziman. Lazim ni macam mana? Mesti. Kalau macam ni, mesti macam ni. Dia tak boleh pisah. Dia macam memang duduk sekali. Tak boleh pisah. Okay? Dikehendaki iaitu lazim berdiri qudrah pada zat itu. Bahawa dinamakan zat itu qadiran. Maka jadilah sifat ma'ani illah malzumah. Dan sifat ma'nawiyah itu ma'lul lazim. Jadilah untuk faham, kita kata adanya sifat ma'ani dengan sebab itu, kerana itulah ada ma'nawiyah. Itu untuk kita faham aja. Hakikatnya dia lazim. Ma'ani dan ma'nawiyah, dia saling berlaziman. Apa kita nak kata Melayu berlaziman? Dia sentiasa berkaitan. Dia tak dipisahkan pun. Tak boleh dipisahkan. Dia memang berkaitan. Dia berkaitan sekali. Dia tidak dipisahkan. Bila kita pisahkan, menyebabkan tersalah faham. Dengan ada sifat ma'ani, barulah ada ma'nawiyah. Maka adalah dulu, kemudian bagi sifat Allah. Maka rosaklah sifat kesempurnaan. Susahlah sikit, tapi dia bukan fardu ain. Bukan fardu ain. Kita terpaksalah baca muka surat 70 dan 71 untuk memahamkan kaunul qadiran. Tiba-tiba tak fahamlah hari ni. Tak apa. Sebab dia bukan fardu ain. Yang fardu ain, yang 13. Jadi kalau kita faham sifat ma'ani, Melayu punya faham, sifat ma'ani dah faham sungguh sifat ma'ani Melayu, perkataan Melayu, fahaman Melayu, maka sebenarnya telah ada dalam tu sifat ma'nawiyah. Melayu tu lazim tu ghalib, biasa, selalu. Itu kalau guna Ridwan, itu kalau guna untuk manusia, untuk makhluk. Boleh kita guna untuk makhluk. Sebab ghalib, biasanya, selalu, lazim tu. Dan lazim juga banyak lagi maksud-maksud yang lain. Mesti pun boleh lazim. Mesti. Bukan biasa dah. Mesti. Lazim juga. Dia tengok tempat nak guna tu. Wallahu alam. Kita kena berhenti setakat itu dulu. Sebab hari ni bukan fardu ain pun. Fardu ain dah lepas. Jadi siapa yang belum khatam lagi fardu ain, sila tonton di Facebook. Bukan di Facebook, di YouTube. Kitab ni, siri pertama sampai siri ke-35. Faham yang tu, insyaAllah lepas fardu ain. Sebab lepas pada ni kita nak masuk sifat-sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala. Ini pun sebenarnya, kalau Melayu, sebenarnya, bila kita bincang tentang sifat yang wajib yang 13, automatik dah ada mustahil. Tu Melayu tu bagus. Ada yang tak bagus.
Yang bagus ni. Bila kata Allah tu kuasa, Allah tu berkuasa, dah ada dah dalam kepala, dah berkuasa. Mustahil lah tiba-tiba lemah pula. Memang dah ada. Dah ada. Nanti kita akan baca. Ni tak susah pun yang ni. Tak susah pun. Yang kita akan bahas ni sampai dalil akli. Ini tak susah. Cuma senang-senang dah. Yang susah 35 siri telah berlalu. Lepas ni tak susah. Macam yang 35 sebelum ni. Okay? Yang paling susah hari ni itu pun bukan fardu ain. Tangguh dulu Ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Walaupun tak sampai sejam pun. 50 minit aja. Kita masuk sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala. Muka surat 47 akan datang. Saya ada kerja. Tangguh dulu, kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.